Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan saya Mas. So, hari ni Mas nak share mengenai tip mudah dalam belajar Al-Quran. So, semua apa khabar? Semua sihat? Semoga semua sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ni Mas nak share 8 tip mudah belajar Al-Quran. Tentu saya nak berterima kasih kepada semua sebab dah support channel Mas. Semoga channel Mas boleh bantu korang semua yang nak belajar Al-Quran dengan mudah dan juga dengan santai. Okay, so sebelum tu jom kita sama-sama perbetulkan niat kita yang kita ni nak belajar sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada niat selain daripada Allah Ta'ala. Tak sebab nak pandai, tak sebab nak dapat ilmu banyak, nanti orang sayang dekat kita, nanti orang jadi hormat dekat kita. Tak, tapi jom kita perbaiki niat kita. Kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Okay, baik. So, kita masuk kepada 8 tip mudah untuk belajar Al-Quran. Jom kita baca Al-Fatihah dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, so kita masuk tips belajar Al-Quran dengan mudah. Yang pertama sekali ialah niat. Okay, niat ni maksudnya kat sini kita nak belajar tu sebab apa? Contohnya kita nak belajar Al-Quran ni sebab apa? Sebab kita nak perbaiki balik cara bacaan kita dengan betul kan? Lepas tu sebab apa? Sebab nak pandai kan? Tapi tahu tak korang semua sebenarnya niat-niat yang tu yang selain daripada Allah ni sebenarnya kita macam kurang betul lah. Maksudnya kurang betul bukan apa. Kadang kita ni niat nak, okey, saya nak belajar Al-Quran supaya saya mahir dalam belajar. Bila kita baca, orang dengar saya, sedapnya suara Mas. Pandainya Mas. Sebenarnya, okey. So, kat situ kadang lah kita dah tersilap niat. Kita nak belajar Quran ni sebab biar orang pandang kita lebih. Biar orang tengok kita ni, pandailah dia. Sedaplah suara dia. Sebenarnya kita lupa hakikat. Yang sebenarnya kita nak baca Al-Quran ni, apa yang kita baca sebenarnya? Al-Quran ni sebenarnya adalah firman Allah. Firman Allah ni nak bagi apa kat kita? Sebenarnya nak bagi hidayah lah dekat kita kan. So, bila kita niat hanya untuk dunia sahaja, maknanya yang akhirat pun nanti kita tak dapat. So, yang pertama sekali kita kena ingat niat kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana apa-apa dan bukan kerana siapa-siapa. Murni daripada diri kita. Sebelum nak belajar apa-apa je, cakap dengan diri, okey ya Allah, saya niat belajar ni kerana Engkau ya Allah. Semoga Engkau bimbing kami, bimbing hati-hati kami untuk lebih taat lagi kepada Engkau. Kedua ialah yakin. Yakin kat sini, tak kisahlah kita daripada bangsa mana pun, daripada suku apa pun, daripada orang mana. Maksudnya Jawa ke, Bugis ke, Melayu ke, ataupun Arab ke, mana-mana ke. Allah tak pandang tu. Kita yakin bahawa kita mesti boleh nak baca Al-Quran dengan baik dan betul. Maknanya kita yakin, okey, kita mesti boleh. Ramai masa saya hari tu sempat mengajar dalam 2 tahun lepas. Saya ada mengajar dalam salah satu pusat pengajian yang di mana saya memang akan ajar
sama ada budak kecil, ada yang dewasa, ada yang makcik-pakcik, dan makcik-makcik lah dalam umur 60-an macam tu. Lepas tu memang saya takkan ajar benda yang lain sebelum huruf hijaiyah. Maknanya saya akan ajar basic dulu, asasnya dulu, huruf dulu, lepas tu baris dan sebagainya, baru masuk ke tajwid dan seterusnya. So bila saya ajar mengenai huruf hijaiyah tu, ramai makcik-makcik dengan pakcik-pakcik ni dia macam rasa, ya Allah, susahnya ustazah. Sebut Allah pun tak boleh. Sampai dia cakap lidah dia sampai berdarah. Saya pun macam saya pun cakap tak apa makcik, kita kena yakin kita mesti boleh. Lepas tu dalam 2 minggu selepas tu dia datang dekat saya, dia cakap, ustazah saya dah boleh lah buat Allah. Dan hujung lidah tu kena tolak ke tepi macam tu lah dia punya cerita tu. So saya pun okey, maknanya sebenarnya apa pun yang kita nak buat, kita kena yakin. Kita yakin Allah sentiasa dengan kita selama benda yang kita buat tu tak menyalahi syariat. 3 ialah talaqi atau musyafahah, face to face. Contohnya macam kita sekarang busy kan untuk contohnya macam mak ayah atau kita yang sedang bekerja ni, macam susahnya nak belajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab satu, masa tak ada. Yang kedua, kita nak cari cikgu ataupun ustazah yang boleh ajar kita masa time kita free. Jadi macam susah nak ni kan masa kan. So boleh, salah satunya sekarang ni boleh tengok YouTube, tengok TV, tengok pembelajaran, termasuklah belajar Al-Quran. Iaitu disiplin. Disiplin kat sini contohnya macam ni. Hari ni kita memang nak baca Al-Quran tu satu muka surat. Okey, contohnya lah. Okey. Lepas tu esok pula tak baca. Ataupun lusa pula tak baca. So sebenarnya benda tu dia jadi tak continue. Bila tak continue, kita akan bila nak start baca balik, itu macam tegak-tegak bismillah kan. Dia rasa tak benda tu. Kalau macam belum rasa, cuba buat macam tu. Maksudnya kat sini, kalau boleh kita nak belajar Al-Quran tu, kita kena continue. Maksudnya kita kena disiplin. Kita kena hari-hari buat. Tak kisah, kita tak mengharuskan dalam sehari kita kena satu muka surat. Tak. Cuma time kita ada masa yang free, boleh baca dalam 1 ke 3 ayat macam tu pun dah okey. Cuma kalau boleh kita kena buat hari-hari lah. Sama ada selepas maghrib ke, kalau tak boleh selepas solat pun, kalau time rehat boleh je cuba baca-baca surah, contohnya surah pendek-pendek dulu pun tak apa. Dalam juzuk 30 tu boleh cuba baca. Okey, yang seterusnya ialah target. Maksudnya target kat sini, contohnya dalam 1 bulan tu kita dah boleh baca dalam setiap harinya boleh baca dalam 2 ayat. Cuba untuk next month pula kita cuba baca sehari dalam 3 ayat macam tu. Maksudnya kita cuba naikkan target kita. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tapi tak nak yang makin lama, contohnya hari ni boleh 5 ayat, esok tak baca ya. Kita nak yang hari-hari kita baca. Tak payah banyak pun tak apa. Kita tambah 1 ayat je cukup. Cuma kita kena buat hari-hari. Tak nak kita lupa, tak nak bagi kita macam susah sikit nanti nak mengulang. Nak cuba baca lagi nanti susah bila kita tak baca. Okay, seterusnya cuba dengar muratal Al-Quran tu. Yang dekat dalam bentuk CD ke, dalam audio ke, tak kisah. Cuba dengar kalau time nak tidur ke, time rehat ke, boleh cuba dengar. Lepas tu dengar, bacaan dia macam ni. Tak nak ke nak baca Al-Quran macam yang ada orang tu macam yang sedap je, bila kita dengar macam sedapnya, macam naklah. Saya dulu pun macam tu tau. Macam masa kecil-kecil dulu macam rasa sedapnya ustazah ni baca Quran. Macam bila kita boleh baca macam tu, maksudnya best lah. Macam Allah, lancar je. Tak adalah sekat-sekat macam kita tegak-tegak dulu kan. Dululah. So bila kita dah amalkan yang hari-hari baca tu, insya-Allah
Dalam tempoh tak sampai setahun pun kita dah nampak diri kita. Nanti dalam 4 ke 5 bulan macam cuba tengok bila kita baca Quran macam mana. Mesti dah nampak perbezaan. Macam tu. Tak macam yang mula-mula kita nak belajar. Terusnya kita menggunakan satu jenis mushaf saja, iaitu yang sekarang ni kita guna mushaf Usmani. Yang tu dia dah ikut standard dah. So kita tak perlu nak risau nak betul ke Quran ni betul ke tak. InsyaAllah kalau rasa Usmani tu ditengok dekat bahagian belakang, nanti dia ada bagi tahu macam benda tu dah terdaftar ke belum. Maknanya bila dah ada terdaftar tu maknanya dia betul lah, sebab dah disemak oleh para hafiz-hafizah macam tu. So tak payah nak risau. Kalau dan yang last kali, yang ke-8 iaitu buka diri kita untuk menerima nasihat. Contohnya bila kita baca, lepas tu ada orang nak tegur kita, kita pula tersentap. Tahulah bacaan kau ni sedang, kau ni betul, kau ni ustazah macam-macam ni. Jangan macam tu. Maknanya orang nak tegur kita tu sebab apa? Sebab kita ada salah. So bila kita ada salah, maknanya apa yang perlu kita buat? Kita kena perbaiki. Bukan judge orang tu, dia ni nak bagi tunjuk lah tu, dia pandai semua tu. So benda ni mindset kita tau. Macam kita bila orang bagi nasihat kat kita tu, cuba fikir positif. Orang ni nak bagi saya, nak bagi kita ni untuk ke arah yang lebih baik. Macam tu. So tak payah nak negatif, tak payah nak fikir orang ni nak tegur aku sebab apa, macam ni. Tahulah tak pandai. Bukan sebab tu. Sebab tak pandai tu lah kita nak bagi tahu. Macam tu. So jangan pula terasa ya. Itulah 8 tips mudah belajar Al-Quran. Ingat tak yang mula sekali apa tadi? Niat. Betul. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, talaki atau musyafahah. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, target. Perbanyak mendengar murotal Al-Quran. Yang ketujuh, menggunakan satu mushaf iaitu Ras Usmani. Dan yang ke-8, membuka diri untuk menerima nasihat. So, saja daripada Mas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share and subscribe di bawah. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.